Ahmad Zahid ulangi pendirian berhubung kerjasama dengan PH pada PRN Sabah. Mas Ermiati kekal jawatan Ketua Bersatu Bahagian dalam pemilihan parti. KPKM sedia beri kerjasama penuh kepada SPRM, dua bekas pengurus pertubuhan ditahan berkait kartel baja. Haji Jinor dedah GRS akan berbincang dengan parti komponen berkait agihan kerusi berdepan PRN Sabah. Bekas adun DAP Puji Akmal Saleh susulan gesa kerajaan tubuh RCI siasat skandal khazanah dan PNB. Tiada keperluan mendesak, Terengganu masih belum putuskan fatwa terhadap GISB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengulangi pendirian berhubung kerjasama gabungan itu dengan Pakatan Harapan PH pada pilihan raya negeri PRN Sabah akan datang. Presiden UMNO itu juga turut memberi jaminan bahawa tiada pertindihan kerusi melibatkan kedua-dua gabungan itu dengan penggunaan logo mengikut parti masing-masing. Katanya, formula yang sama akan digunakan bagi pembahagian kerusi dan kerjasama dengan lain-lain gabungan seperti GRS akan dilakukan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri taklimat pelaksanaan projek pembangunan negeri Sarawak. Sementara itu, Ahmad Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri menegaskan bahawa kenyataan mewakili BN dan PH perlulah datang daripada ketua gabungan dan bukannya daripada mana-mana pemimpin parti. Ahli Parlimen Masjid Tanah Mas Ermiati Samsudin mengekalkan jawatan sebagai Ketua Bersatu Bahagian Masjid Tanah dalam pemilihan parti itu. Jawatan kuasa pemilihan parti JPP Bersatu Melaka dalam kenyataan memaklumkan Mas Ermiati yang juga Ketua Sri Kandi Bersatu menang selepas menerima 150 undi manakala lawannya, bekas pengerusi tetap bahagian itu Rosni Syam Samion pula hanya meraih 4 undi. Dalam pada itu, bekas Ketua Menteri Melaka Tan Sri Abdul Rahim Tambi Cik menang jawatan Ketua Bersatu Bahagian Alor Gajah dalam saingan 1 lawan 1. Beliau menerima 105 undi sekaligus menewaskan pencabarnya Muhammad Zamri Abu Bakar yang mendapat 56 undi. Di Tangga Batu pula, jawatan Ketua Bersatu Bahagian itu kini disandang Ramlan Mion yang menang dengan 79 undi selepas menewaskan bekas juru kamera sambilan TV3 Muhammad Hanafiah Hamzah yang meraih 26 undi. Penyandang jawatan Ketua Bersatu Bahagian Hang Tuah Jaya, Muhammad Azruddin Mat Idrus menang tanpa bertanding selepas tidak dicabar mana-mana pihak. Bersatu Bahagian Jasin dan Kota Melaka pula sedang digantung dan hanya dibenarkan mengadakan persidangan serta pemilihan pucuk pimpinan parti itu pada Disember depan. Kerjasama penuh akan diberikan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bagi membantu siasatan terhadap nafas. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menerusi menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, beliau mengalu-alukan proses siasatan yang kini dijalankan terhadap pertubuhan itu. SPRM pada Selasa memulakan siasatan berhubung kewujudan kartel dalam pengagihan dan perbekalan kontrak baja padi di sebuah pertubuhan di bawah kawalan sebuah kementerian yang dianggarkan bernilai 1.8 bilion. Sementara itu, dua bekas pengurus besar sebuah pertubuhan badan awam ditahan pada Sabtu susulan siasatan salah guna kuasa melibatkan kartel baja bernilai kira-kira 60 juta. Kedua-dua suspek berumur 50 hingga 60-an itu ditahan kira-kira jam 8.30 malam ketika hadir di Ibu Pejabat SPRM untuk dirakam keterangan. Difahamkan kedua-dua suspek disiasat di bawah Seksyen 16-A-A Akta SPRM 2009. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Haji Jinor berkata,
Parti itu akan mengadakan perbincangan dengan semua parti komponen termasuk rakan politik Pakatan Harapan PH bulan ini berkait agihan kerusi berdepan PRN Sabah. Difahamkan pihaknya akan mengadakan mesyuarat di pihak GRS dan Gagasan Rakyat untuk membincangkan agihan kerusi ditandingi parti dan kerjasama dengan parti lain terutamanya PH. Ketika berucap merasmikan konvensyen mahasiswa GRS di Sembulan, Kota Kinabalu, beliau menasihatkan pemimpin parti komponen gabungan mengetepikan sikap mementingkan diri sendiri dan mengelak melakukan perkara yang boleh menjejaskan usaha gabungan itu untuk membela nasib rakyat. Beliau berkata pemimpin parti komponen GRS perlu sentiasa mengingati perjuangan asal gabungan itu, iaitu untuk membangunkan Sabah dan membela rakyatnya. Parti komponen GRS terdiri daripada Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, Parti Maju Sabah SAPP, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Airku STAR, USNO, Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS, LDP dan PCS. Bekas adun DAP Ronnie Liu memuji Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang menurutnya beralih daripada membuat kenyataan berbaur perkauman. Menerusi laporan Malaysia Kini, Liu secara khusus merujuk kepada gesaan Akmal kepada kerajaan untuk membentuk Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap skandal pertubuhan peladang kebangsaan Nafas dan pelaburan Khazanah Nasional Berhad yang merugikan dalam jenama tempatan Fashion Valley. Katanya, beliau merasakan Akmal tidak berani untuk berjumpa dirinya kerana tahu tiada apa-apa untuk dimenangi dengan segala-galanya untuk kalah. Liu berkata itu adalah perkara yang betul untuk dilakukan sebagai ahli politik yang sedang meningkat naik untuk memberi fokus kepada isu penting dan bukannya membuat gesaan untuk memboikot itu dan ini. Akmal menjadi tumpuan dalam kalangan berbeza pada kemuncak kontroversi stokin KK Mart Tetra Kalimah Allah apabila menggesa boikot terhadap kedai serbaneka itu. Bulan lalu, Liu mendedahkan misinya untuk menghalang Akmal daripada membuat kenyataan perkauman dan beliau telah menghubungi Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi untuk menetapkan pertemuan dengan adun Merlimau itu. Tiada keperluan mendesak bagi Kerajaan Negeri Terengganu untuk memutuskan kepercayaan GISP mengandungi ajaran sesat berikutan jumlah pengikut kumpulan itu yang tidak ramai di negeri itu. Mufti Terengganu Datuk Muhammad Sabri Harun berkata, bagaimanapun perkara tersebut akan dibincangkan dalam peringkat Majlis Fatwa Terengganu selepas pihaknya menerima resolusi daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Katanya, pengikut GISP di Terengganu tidak begitu ketara dan terpencil dan jika ada pun, mereka sendiri sudah pun keluar negeri tetapi pihak berkuasa sedang memantau perjalanan mereka setakat ini. Mengulas lanjut, Muhammad Sabri berkata, pihaknya akan mendapatkan penjelasan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia terlebih dahulu mengenai isu tersebut. Beliau menambah, keputusan di peringkat negeri akan dipersembahkan untuk mendapat perkenaan Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin sebelum ajaran dan kepercayaan GISP difatwakan sesat. Setakat ini, 6 negeri telah mengisytiharkan ajaran dan amalan GISP sebagai sesat dan bercanggah dengan Islam, iaitu Perlis, Selangor, Pahang, Melaka, Sabah dan Pulau Pinang. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Natstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Natstab Malaysia dan subscribe YouTube Natstab TV. Natstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.